hidroksida ialah 2 mol per desimeter padu. Apakah kepekatan larutan tersebut dalam gram desimeter padu? Okey, ini adalah berkaitan dengan hubungan kemolaran dan juga kepekatan. Okey, dia ada bagi nilai kepekatan, dia suruh cari nilai kemolaran. So, kepekatan awak untuk cari nilai kepekatan, awak darabkan kemolaran darab dengan jisim molar natrium hidroksida NaOH. So Na23 campur dengan N16 campur dengan 1 awak akan dapat 40. Okey, so 2 darab dengan 40 awak akan dapat 80. Unit kepekatan ialah gram per desimeter padu. Okey, siapa yang ada kesalahan tu tolong buat pembetulan ya. Okey, nombor 2 pula. Dia kata hitung kemolaran larutan yang diperoleh apabila 14 gram kalium hidroksida dilarutkan dalam air suling untuk menyediakan larutan yang berisi padu 500 cm padu. Okey, so disuruh hitungkan kemolaran. Dia ada bagi berat dia, kalium hidroksida ialah 14 gram dan juga isi padu dia 500 cm padu. So, untuk cari kemolaran, kita perlukan bilangan mol dan juga isi padu. So, dia tak ada bagi bilangan mol. Untuk cari bilangan mol, awak kena guna formula ni. Jisim bahagi dengan jisim molar. Okay. So, jisim awak masukkan 14 gram. Bilangan mol dia, bilangan mol sama dengan jisim. Okay, 14 gram bahagi dengan jisim molar untuk kalium hidroksida KOH. So, K ialah 39 campur dengan 16 campur dengan 1. So, awak dapat 56. So, 14 bagi 56 awak akan dapat 0.25. Okay, so boleh masukkan dalam formula kemolaran iaitu bilangan mol bahagi dengan isi padu. Bilangan mol yang awak dapat tadi 0.25 bahagi dengan isi padu. Okay, dibagi sini ialah 500 cm padu. So, awak kena convertkan. Okay, ataupun tukarkan kepada desimeter padu. So, kena bahagi dengan 1000. Okay, so 500 bagi dengan 1000, awak dapat 0.5. So, 0.25 bahagi dengan 0.5, awak akan dapat 0.5. Unit kemolaran ialah mol per desimeter padu. Okay. Okay, nombor 3. Hitung kemolaran larutan yang disediakan dengan melarutkan 0.5 mol hidrogen klorida dalam air suling untuk menyediakan larutan yang berisi padu 250 cm padu. So, disuruh hitungkan kemolaran. Okay, dia bagi bilangan mol dia 0.5 dan juga isi padu dia 250 cm padu. So, daripada formula kemolaran, tadi ialah bilangan mol bahagi dengan isi padu. Okay, so bilangan mol dah bagi 0.5 mol dan isi padu pun dia dah bagi. Cuma awak kena tukarkan kepada desimeter padu. So, 250 bahagi dengan 1000, awak dapat 0.25 desimeter padu. So, 0.5 bahagi dengan 0.25, awak akan dapat 2 mol per desimeter padu. Okay, ini adalah unit untuk kemolaran. Ingat ya. Okay, nombor 4. Berapakah jisim natrium hidroksida dalam gram yang patut dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm padu larutan natrium hidroksida? Dibagi kemolaran dia 0.5 mol per desimeter padu. Okay, so disuruh cari jisim. Jisim untuk natrium hidroksida. Okay, dia ada bagi isi padu dan juga molariti atau kemolaran. Okay, so untuk cari jisim, untuk cari jisim, awak kena guna formula jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, tapi dia tak bagi jisim kan? Dia tak bagi bilangan mol. Okay, bilangan mol, so awak kena guna formula jisim molar. Molariti, kemolaran darab dengan isi padu. Okay. N sama dengan MV, kemolaran darab dengan isi padu. Okay, so 0.5, dia bagi kemolaran dia 0.5 darab dengan isi padu dia, awak kena bahagi dengan 1000, so 0.5. Sedarab dapat 0.25 mol. Okay, kemudian untuk jisim, okay, daripada formula ni tadi, so bilangan mol awak kena darab dengan jisim molar untuk dapatkan nilai jisim. So, bilangan mol tadi dah dapat tulis ni 0.25 mol darab dengan 40. Okay, natrium hidroksida tadi 23 campur dengan 16 campur dengan 1 ialah 40.
So, darabkan dengan 40 awak dapat 10 gram gisim untuk natrium hidroksida. Okey, boleh faham tak kelas? Boleh. Okey, so seterusnya kita pergi kepada buku modul muka surat 115. Okey, 115. Okey. Okey, soalan pertama dia kata, jika 300 cm padu air ditambah kepada 200 cm padu asid hidroklorik, 1 mol desimeter padu. Apakah kemolaran bagi larutan yang dihasilkan? So, untuk soalan ni kita guna formula M1V1 equal to M2V2. Okay, so dia kata jika 300 cm padu air ditambah kepada 200, okay, itu ada maksudnya untuk asid hidroklorik tu akan dicairkan sebab dia tambah air. So 300 campur dengan 200 ni adalah mewakili V2, okay, sebab dia adalah larutan yang cair. Okay, 200 cm padu ni pula mewakili V1 sebab dia lebih pekat. Okay, sekejap ada kawan orang nak masuk. Okey, 200 ni pula mewakili V1, okay, sebab dia lebih pekat. Okey, dan juga 1 mol ni juga mewakili M1 kerana dia mewakili molariti ataupun kemolaran yang untuk larutan yang pekat. Okey, so letak formula M1V1 equal to M2V2. So masukkan satu ni molariti yang pertama, 1 darab dengan 200. Okey, 200 adalah isi padu yang pekat darab dengan equal M2 kita tak tahu sebab saya cari apakah kemolaran larutan yang dihasilkan. So kita tak tahu, kita cari M2 dulu darab dengan 300 tambah dengan 200 ialah 500. Okey, itu adalah larutan yang telah dicairkan. Okey. Lepas tu, okey, macam orang awak ni bagi 1000. Okey, sebenarnya tak perlu pun sebab nanti kita akan potong kita akan potong sentimeter ni, sentimeter padu ni dengan ni kita boleh potong. So tak perlu pun bahagi dengan 1000 actually. So 1 darab dengan 200 dapat 200. Okey, sama dengan M2 darab dengan 500. Okey, so 500 pindah ke sebelah. So 200 bahagi dengan 500. Okey. So boleh potong cm. Sekejap cikgu tulis senang bagi orang nampak. Okey, jadi M2 kan. So ni adalah 200 tadi. Okey, 200 ni darab dengan 1 ni. So 200 bahagi dengan 500. Okey, so ini adalah cm 3 tadi kan. So ini sama dengan tadi 1, ini adalah cm3 darab dengan 1 mol dm negatif 3. So yang ni awak boleh potong So boleh potong, so tinggallah unit ni. Okay, so 200 darab dengan 1, 200 bahagi dengan 500 awak akan dapat 0.4. So awak tulis je mol unit ni, buat turun mol desimeter negatif 3. Okay. Alright. So untuk soalan yang kedua pula, okay, dia kata hitung isi padu asid nitrik 1 mol bagi molariti 1 mol desimeter padu yang diperlukan untuk dicairkan oleh air suling bagi menghasilkan 500 cm padu asid nitrik dan juga molariti dia 0.1 mol per desimeter padu. Okay, so sama juga formula yang kita pakai, M1V1 sama dengan M2V2. Okay, so disuruh kita hitungkan isi padu asid nitrik yang diperlukan untuk dicairkan. So maksudnya dia adalah isi padu yang kita nak cari ni ialah V1. Okay. So M1 dia bagi 0.1. Sorry, 1 ni. Okay, 1 mol dm negatif 3 darab dengan V1 yang kita nak cari ni, tak tahu. Sama dengan M2. Okay, ni dia kata dicairkan oleh air suling menghasilkan 500 cm nitrik asid 0.1. Okay, 0.1 mol per desimeter padu darab dengan 500 cm padu. Okay, so boleh cari nilai V1.
0.1 mol desimeter padu darab dengan 500 cm padu bahagi dengan 1 mol per desimeter padu. Alright. So awak boleh potong. Okay, ini unit ni awak boleh potong. Boleh potong. So 0.1 darab dengan 500 bahagi dengan 1 sama dengan 50 cm padu. Okay, sebab unit yang tinggal ni ialah 500 cm padu punya unit Okay, so boleh faham tak kelas sekarang? Boleh. Okay, bagus. Okay, seterusnya kita akan masuk subtopik baru iaitu nilai pH. So awak boleh buka muka surat 143 dekat buku teks awak buku surat 143. Okay, tapi sebelum kita masuk tu, kita nak recall balik ataupun ingat semula perbezaan asid dan juga alkali. Okay, siapa ingat apa maksud asid? Siapa boleh bagi cikgu maksud asid? Duratul aini? Duratul aini ada? Ada cikgu, ya. Okay, duratul aini apa maksud asid? Asid ialah asid asid ialah bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, betul. Okey, terima kasih Nuratul. Okey, asid apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okey. So, seterusnya, asid dia akan menukarkan kertas litmus daripada warna apa ke warna apa? Siapa ingat? Biru kepada merah. Biru kepada merah. Okey, betul. Okey, apakah sifat asid? Asid ni berasa apa? Masam. Berasa masam. Okey, betul. Dan siapa boleh bagi contoh asid? Cuka. Cuka lagi. Lemon. Limau. Limau lagi. Oren. Oren lagi. Contoh asid dalam bahan kimia? Larutan kimia. Contoh asid apa? Nama asid. Nitrat. Asid. Apa tak dengar? Lukman? Cikgu tak dengar. Asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Okey, lagi? Asid diprotik. Asid diprotik tu adalah dia punya basicity tetapi cikgu nak nama asid tu. Okey, ada banyak lagi sulfuric acid pun boleh, nitric acid Lukman tadi cikgu dengar apa sebut nitrat Sebenarnya nitric acid. Okey? Okey, kemudian kita pergi pada alkali. Okey, siapa boleh bagi maksud alkali? Nabil. Okey, Nabil. Nabil? Nabil, bahan yang bertindak ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, itu adalah maksud base. Okey, cikgu nak maksud alkali. Base yang larut dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, betul. Terima kasih Azim. Okey, alkali itu ialah base yang akan apabila larut dalam air dia akan menghasilkan ion hidroksida. Okey. So, alkali dia akan menukarkan kertas litmus daripada warna apa ke warna apa? Merah ke biru. Merah ke biru, betul. Okey, terima kasih. Kemudian alkali dia berasa sifat dia apa? Berasa apa? Pahit. Pahit dan juga licin. Okey, dia bersifat pahit dan juga licin. Okey, apakah contoh alkali? Sabun. Sabun, okey, lagi? Ubat gigi. Ubat gigi. Klorok. Klorok. Okey, apa pula contoh nama alkali? Nama bahan kimia?
yang bersifat alkali. Apakah nama alkali? Amonium. Amonium lagi. Amonium. Magnesium. Natrium apa? hydroxide. Magnesium adalah metal. Magnesium akan react dengan apa untuk jadi alkali? Magnesium tu adalah metal. Magnesium hidroksida. Okey, betul. Magnesium hidroksida. Okey, baru dikenali sebagai alkali. Okey, tadi dua tu kata apa? Natrium hydroxida. Natrium hidroksida. Okey, betul. Okey, banyak lagi. Okey, terima kasih. Okey, semua orang dah faham, dah tahu dah beza asid dan juga alkali. So, kita akan go through topik nilai pH ni. Okey, ini adalah objektif pembelajaran bagi topik nilai pH ya. Okay, nombor 1 ialah pelajar dapat menjelaskan maksud pH dan juga kegunaannya. Okay, nombor 2, menyelesaikan masalah numerikal berkaitan nilai pH asid dan juga alkali. Okay, ini adalah melibatkan pengiraan. Okay, nombor 3, mengkaji hubung kait antara nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan juga kepekatan ion hidroksida melalui eksperimen. Okay. Okey, kemudian kita pergi kepada sejarah. Okey, sebenarnya kita nak tahu mana siapa yang jumpa pH ni. Okey, iaitu Søren Lauritzen Sørensen, iaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Denmark yang telah memperkenalkan konsep pH dekat makmal Carlsberg pada tahun 1909. Okey, Sørensen ni dia berhasil menciptakan skala pH untuk seragamkan tahap keasidan Carlsberg. Okay, so dia guna skala pH ni untuk tahu keasidan setiap batch beer Carlsberg ni. So, kita tengok apa tu skala pH. Okay, skala pH ni digunakan untuk menunjukkan keasidan dan juga kealkalian sesuatu larutan aqueous. Okay, skala pH ni terdiri daripada julat pH daripada 0 hingga 14. Okay, ingat tu. Okay, semakin rendah nilai pH, semakin tinggi keasidan larutan. Okay, contohnya nilai pH dia 0, 1, 2 tu, maksud dia ialah asid dia tinggi. Okay. Kemudian semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kealkalian larutan. Okay, bila nilai dia paling tinggi ialah 14. Okay, 13, 14 tu maksudnya dia adalah kealkalian yang kuat. Okay. Kemudian dia kata larutan neutral mempunyai nilai pH 7. Okay, neutral adalah pH 7. Okay, ini adalah skala pH ya. Nampak tak dari sini dia ada nilai pH 0 sampai 14. Okay, 0 hingga 6 ni mewakili larutan asid. Manakala 7 adalah neutral, 8 hingga 14 adalah alkali. Okay, okay, 0. 0 ni merupakan pH yang menunjuk pada asid yang kuat. Okey, sebagai contoh bagi sini gambar ialah bateri. Okey, bateri ni mempunyai asid yang kuat iaitu contohnya ialah sulfuric acid. Okey. Sulfuric acid H2SO4. Okey. Yang nombor 1 pula ialah mewakili jus gastric. Jus gastric, okay, maksudnya dalam perut awak ni ada asid hidroklorik acid. Okey, itu hidroklorik acid tu mempunyai pH 1. Okey, manakala pH 2 pula adalah lemon, pH 3 contohnya ialah cuka, pH 4 tomato, pH 5 ialah kopi. Okey, kopi ni walaupun dia berasa pahit tapi dia mempunyai asid. Okey, kopi ni mengandungi bahan asid. Contohnya ialah citric acid, acetic acid dan juga lactic acid. Okey, ingat tu. Walaupun kopi ni berasa pahit tapi dia dah ada dalam kalangan asid. Okey. Kemudian pH 6 ialah susu, pH 7 ialah air sebab dia neutral. Okey, pH 8 darah, pH 9 ialah soda penaik. Soda penaik ataupun awak panggil soda bikarbonat. Okey. Soda bikarbonat tu adalah bahan NaHCO3 iaitu natrium karbonat. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya sodium karbonat sebab tu dipanggil soda bikarbonat. Okey. Kemudian pH 10 ialah antacid. Antacid ni
adalah salah satu ubat yang berakali. Digunakan untuk meneutraliskan asid dalam perut awak ni. Okey. Contoh kalau asid berlebihan dalam perut awak ni, awak akan berasa sakit kan, sakit perut, awak akan rasa pedih ulu hati ataupun mempunyai gastrit. Okey. Sebab tu awak perlu makan ubat antacid ni untuk meneutraliskan asid dalam perut. Sebab dia antacid ni bersifat alkali. Okey. pH 11 pula ialah larutan amonia. pH 12 ialah sabun. pH 13 peluntur ataupun Clorox. Nama brand lah, Clorox. Okay, nombor 14, pH 14 ialah pencuci paip kumbahan. Okay, ini adalah alkali yang paling kuat sekali. Okey, kemudian kita pergi kepada penunjuk pH. Okey, yang pertama sekali contoh penunjuk pH ialah kertas pH. Kertas pH ni yang warna kuning . Okey, so apabila awak dip ataupun rendam dia letak dia dekat dalam larutan, so dia akan menghasilkan beberapa color ni . So ini merah ni mewakili asid, hijau neutral, biru dan juga ungu ni adalah alkali. Okey, ini adalah kertas pH. Yang kedua ialah kertas litmus. Okey, ini yang selalu pakai dekat lab. Okey, kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Okey, kemudian ini ialah meter pH. Okey, ini adalah meter pH yang digital yang tak perlu cocok dekat plug . Jadi plug ini tak perlu, ini ada pakai bateri. So ini adalah dipanggil sebagai meter pH digital. Lepas tu ini adalah yang bawah ni ialah meter pH makmal yang selalu kita pakai dekat makmal . Okey, kemudian kita pergi pada penunjuk acid base. Okey, penunjuk acid base ni sama jugalah penunjuk pH juga ya. So dia ada beberapa kat sini iaitu pelarut litmus. Okey, pelarut litmus dengan kertas litmus berbeza ya. Pelarut litmus ni bentuk solution, larutan. Okey. Yang tadi kertas. Okey. Kemudian metal jingga, phenolphthalein dan juga penunjuk semesta. Okey. So pergi pada yang pertama dulu ialah pelarut litmus. Okey, seperti yang rujuk gambar yang pertama ni, pelarut litmus ni apabila dititiskan dalam asid ni sebenarnya warna dia ialah macam ni colorless, tak ada warna. So apabila titiskan pelarut litmus ni, dia jadi warna merah. Okey, manakala untuk neutral dia jadi warna ungu. Dan manakala alkali dia jadi warna biru. Okay, ingat ya. Kemudian metal jingga. Metal jingga pun dititiskan dalam asid ni dia jadi warna merah. Untuk neutral dia warna jingga atau orange. Manakala alkali jadi warna kuning. Okey. Kemudian phenolphthalein. Okay, phenolphthalein ni kita selalu guna dalam kaedah titration. Okay, dalam subtopik neutralization nanti awak akan belajar tentang titration ni, awak akan nampak perkataan phenolphthalein ni. Okay. So phenolphthalein ni apabila dititiskan dalam asid, dia tidak berubah. Okay. Dia tidak berwarna. So dia sama je warna dia, tidak berwarna. Neutral pun sama juga, tidak berwarna. Manakala alkali dia akan berubah menjadi warna merah jambu ataupun pink. Okay. Okay, penunjuk semesta. Okay, yang ini dia akan menghasilkan beberapa warna. Okay, untuk merah pekat sehingga warna kuning menunjukkan asid. Okay, merah pekat ni asid yang kuat, manakala warna kuning ni adalah asid lemah. Okay, warna hijau ni pula menunjukkan dia neutral. Okay, warna biru dan ungu pula adalah alkali. Okay, kat sini gambar ni boleh nampak lah ada beberapa warna. Okay, so boleh faham tak kelas? Boleh nampak tak perbezaan dia? Okay, bagus. Okay, kemudian kita tengok apa maksud pH. Okay, pH ni merupakan satu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen di dalam satu larutan aqueous. Okay, ingat pH ni kita guna untuk ukur kepekatan ion hidrogen dalam satu larutan aqueous. Okay, pH kalau dalam bahasa Inggeris ialah power of hydrogen. Sebab tu dia tulis ni pH, power of hydrogen ion. Okay. So ini adalah formula yang terlibat dalam subtopik ni. Okay, ada 3 formula. Okay, pH sama dengan negative log. Ini kurungan H plus ni ialah kepekatan ion hidrogen. Okay, ingat kepekatan ion hidrogen. Manakala POH pula sama dengan negative log dalam kurungan OH minus. Okay, OH minus ni pula ialah kepekatan ion hidroksida. Okay.
Okey, ni adalah formula yang ketiga. pH tambah dengan POH akan dapat nilai 14. Okey? Okey. Untuk nilai untuk kepekatan ion hidrogen dan juga ion hidroksida, awak kena pakai unit mol per desimeter padu. Ingat kemolaran atau kepekatan kena pakai unit mol per desimeter padu. Okey, ini adalah hubungan pH dan juga kepekatan ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey. Okay, contoh soalan tu bagi nilai kepekatan ion hidroksida. So, dia suruh cari nilai pH. So, awak kena guna formula yang tadi ni. pH sama dengan negatif log kurungan H+. Okay, sama juga dengan POH ni. Kalau dia bagi nilai kepekatan ion hidroksida, dia suruh cari POH, nilai POH. So, awak boleh guna formula yang ni. Okay. Kemudian ni adalah formula, ini formula yang dia derive daripada formula atas ni. Okey, contohnya dia suruh cari kepekatan ion hidrogen. Okey. So, lepas tu awak kena guna formula yang sama tapi awak pindahkan. Okey, negatif ni awak pindahkan ke pH, so akan jadi negatif pH. Okey. Lepas tu log pula awak pindah ke sebelah akan jadi 10. Okey, 10. So, negatif pH tadi akan jadi ini atas. Jadi kuasa. So, jadilah 10 kuasa negatif pH. Okay, boleh nampak tak kelas? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, yang bawah ni pun sama juga. Okey. Okey, ni yang macam cikgu cakap tadi. Okey. 10 kuasa negatif pH. So, pH ni kalau dibagi 14. So, 10 kuasa negatif 14. Okey, kalau 13, 10 kuasa negatif 13. Okey, sama juga yang lain-lain ni. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh untuk menggunakan formula tadi . Okey, so contoh nombor 1 dia kata hitungkan nilai pH bagi asid nitrik HNO3 dengan kepekatan ion hidrogen dan juga kemolaran dia bagi 0.5. Okey, so dia suruh cari nilai pH. Dia bagi kepekatan dia. So, kena guna formula pH sama dengan negatif log kurungan H+. Okey. So, awak masukkan nilai kepekatan yang dia bagi tu 0.5. Okey, lepas tu bawa turun negatif dulu. Okey, log 0.5. Awak tekan kalkulator log 0.5, awak akan dapat negatif 0.301. Okey, panjang kan jawapan dia. So, awak ambil ni negatif 0.301. So, negatif dengan negatif akan jadi positif kan. So, positif 0.3 pH dia. Okey, awak bundarkan . So, pH sama dengan 0.3. Okey, pH ni tak ada unit . Okey, contoh nombor 2 pula. Tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2. Okey, ni dia bagi nilai pH pula. Lepas tu dia suruh cari kemolaran asid hidroklorik. So, maksudnya ialah ni, kurungan ni. Dia suruh cari yang ni. Okey. So, sama juga awak pakai formula pH sama dengan negatif log kurungan H+. Okey, masukkan nilai pH ni 2. Okey, negatif log H+. Okey, macam cikgu ajar tadi, negatif ni awak pindahkan ke sebelah. Jadi negatif 2.0 log kurungan H+. Okey, log pun awak kena pindahkan ke sebelah. So, jadi, okey, cikgu pindahkan . So, jadi 10, yang ni awak bawa ni atas. Okey, so, jadi kuasa negatif 2. Okey. Okey, lepas tu awak tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator 10 kuasa negatif 2. Awak akan dapat kepekatan ion hidrogen ni ialah 0.01. Okey, ingat unit dia ialah mol per desimeter padu. Okay, jangan lupa mol per desimeter padu untuk unit kemolaran. Okay. Boleh faham dah kelas setakat ni? Awak tahu tak macam mana nak tekan kalkulator tu? Boleh? Boleh.
Boleh Okey, bagus. Okey, kemudian kita pergi pada contoh nombor 3. Dia kata hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida NaOH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida. OH minus ialah 0.1 mol per desimeter padu. So dia suruh kira nilai pOH. Tapi dia ada bagi kepekatan ion hidroksida. Okay, so guna formula pOH sama dengan negatif log kurungan OH minus. Okay, so awak buat turun ni. Tuliskan nilai dia 0.1. Okay, bawa turun negatif. Okay, log 0.1 berapa jawapan dia? Negatif 1. So, bila negatif dengan negatif akan jadi positif 1. So, pOH sama dengan 1. Okay. Nombor 4 pula dia kata hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida dia 0.01 mol per desimeter padu. Dia suruh cari nilai pH tapi dia bagi kepekatan ion hidroksida. Okay, so macam tak ada kena-mengena kan? Macam tak ada kena-mengena dengan pH ni. pH awak kena guna kepekatan hidrogen ion. Tapi dia bagi hidrogen hidroksida, apa ion hidroksida. So kita kena guna formula. Kita akan guna formula pH tambah dengan pOH sama dengan 14. Okay, ini baru adalah relate. Okay, tapi sebelum tu kita kena cari nilai pOH dulu. Okay, sebab dia hanya bagi kepekatan. Kan? So awak cari dulu nilai pOH. Negatif log OH minus. Okay, so negatif log dia bagi kepekatan dia 0.01. Okay, so kat sini awak akan dapat negatif 2. Okay, negatif 2. So, pOH dia ialah 2. Okay. Kemudian, awak nak kena cari nilai pH. Okay, gunalah formula ni. Okay. pH campur dengan pOH yang awak dapat tadi sama dengan 14. So, masukkan pH campur pOH dia tadi 2 campur dengan 2 sama dengan 14. So, pH, okay, 14 tolak 2 sama dengan 12. Okay. Alright, boleh faham tak setakat ni kelas? Boleh. Boleh. Boleh, okay, bagus. Okay, ni adalah contoh yang terakhir iaitu okay, dia kata tentukan kemolaran larutan lithium hidroksida LiOH dengan nilai pH 12. Okay, dia bagi nilai pH dah ada. Okay, dia suruh cari kemolaran untuk OH. Okay, kemolaran untuk OH. Okay, tapi dia bagi nilai pH. Okay, so sama juga awak kena guna formula ni. pH campur dengan pOH sama dengan 14. Okay. So masukkanlah nilai pH yang dia bagi ni 12 campur dengan pOH sama dengan 14. So pOH 14 tolak 12 sama dengan 2. Okay, so pOH, nilai pOH awak dah dapat. Barulah boleh cari dia punya kemolaran, kepekatan OH ni. Okay, pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. Okay, so pOH ni awak masukkan nilai awak dapat tadi 2. Okay, negatif log OH minus. Okay, jangan lupa, okay, pindahkan negatif ni. So, negatif 2 log OH minus. So, log pindah ke sebelah akan jadi 10 kuasa negatif 2 OH minus. So, OH minus, jawapannya ialah 10 kuasa negatif 2 akan dapat 0.01. Okay, jangan lupa unit dia mol per desimeter padu. Apa mol? Apa dia? Okey, tahu, faham, cikgu. Okey, faham bagus. Sekejap. Okey, baru nampak. Okey, dah faham bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada eksperimen. Okey,
Eksperimen yang pertama ni, dia kata tujuan eksperimen ni untuk mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen H+ dengan nilai pH asid. Okey, dia ada nyatakan masalah dia kat sini. Adakah kepekatan ion hidrogen sesuatu asid mempengaruhi nilai pH asid? Okey, dia bagi hipotesis dia, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. So kita buat eksperimen ni, kita nak tahu hipotesis ni boleh diterima ataupun tidak. Okey, boleh ubah dimanipulasikan. Okey, ni boleh ubah dimanipulasi ni adalah kita yang tentukan Kita yang tentukan, iaitu kepekatan ion hidrogen. Kita tentukan ada tiga kepekatan ion tiga kepekatan asid hidroklorik ni 0.1, 0.01 dan juga 0.001. Okey. Kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas adalah benda yang kita nak kaji atau benda kita nak cari, iaitu nilai pH. Okey, so pemboleh ubah bergerak balas ialah nilai pH. Okey, pemboleh ubah dimalarkan pula adalah yang tidak berubah. Okey, apa benda yang tidak berubah dalam eksperimen ni, iaitu jenis asid. Okey, jenis asid yang kita pakai dekat dalam eksperimen ni ialah asid hidroklorik. Okey, semua untuk kepekatan yang berbeza ni kita pakai asid yang sama, iaitu asid hidroklorik. Okey, radas yang dipakai ialah bikar 100 cm padu dan juga meter pH. Okey, macam mana kita nak kira nilai pH tu? So, eksperimen dia kita buat. Okey, first awak kena tuangkan 200 cm padu asid hidroklorik HCl yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bikar yang berasingan. Okey, maksudnya ada 3 bikar, so awak kena tuang setiap satu kepekatan yang berbeza ni ke dalam bikar tersebut. Okey, isi padu setiap satu tu ialah 20 cm padu. Okey. Nombor 2, ukurkan nilai pH setiap asid hidroklorik HCl dengan meter pH. Okay, lepas tu awak guna meter pH. Meter pH tu ada elektrod kan dekat bawah dia tu. So awak kena rendamkan dia elektrod tu ke dalam kepekatan asid hidroklorik tu. Okey. Lepas tu awak akan dapat kat meter pH tu akan keluar nilai pH. Okey, contoh nanti awak tengok dalam video nanti cikgu akan tunjuk video. Lepas tu awak akan record lah nilai pH dia. Contoh asid biasalah 1, 2, 3. Okey, itu adalah untuk nilai pH asid. Okey. Okey, eksperimen yang kedua pula untuk mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Okey, sama juga macam tadi, cuma kita pakai bahan larutan yang berbeza, iaitu larutan alkali natrium hidroksida. Okey, kepekatan dia pun sama, ada 3, iaitu 0.1, 0.01 dan juga 0.001. Okey, kaedah dia pun sama, cuma kita pakai larutan yang berbeza saja. Okey, seterusnya kita akan tengok ni video cara-cara kawan-kawan awak ni buat macam mana. Boleh nampak? Boleh dengar tak suara dia? Ada keluar suara tak? Tak ada keluar suara? Cuba cikgu start balik. Cikgu pause. Okey, sekarang dengar? Tak. Tak dengar suara? Man, kau dengar Lokman? Ada tapi slow. Slow. Okey, sekarang dengar? Tak. Tak dengar. Okey, tak apalah. Awak tengok je lah video ni. Okey, tak ada apa-apa pun, just lagu je. Okey, awak tengoklah cara dia. Okey, nampak Cikgu dah besarkan. Baik ke? Okey.
Okey. Okay, pada video tu awak boleh nampak tak cara langkah-langkah untuk kira nilai pH tadi? Nampak. Ha, tak nampak? Nampak. Okey. Okey, nampak tak diguna ni adalah pH meter pH meter yang digital. Maksudnya tak payah plug in. So dia hanya rendangkan ni, bawah ni ialah elektrod warna hitam ni ialah elektrod, dia rendangkan dalam larutan tersebut. Lepas tu akan keluarlah nilai pH dekat pH meter ni. Okey, lepas tu nilai yang keluar ni awak rekod dalam jadual. Okey? Okey, kesimpulan dia. Okey, kesimpulan untuk satu topik ni, dia kata semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, okey, semakin rendah nilai pH. Okey, contohnya nilai pH dia 0, 1 atau 2 ke, okay, maksudnya ialah kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Okey, manakala yang kedua ni pula ialah semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Okey, bila nilai pH bila nilai pH 14 ke 13 ke, itu nilai paling tinggi, maksudnya ialah kepekatan ion hidroksida dalam larutan tersebut tinggi. Okey? Faham tak kelas? Faham. Sekarang ni faham lah. Semakin pekat. Okey, bagus Nabil. Okey, so sekarang kita nak uji minda. Okey, since awak semua dah faham, kita nak uji minda. Okey, cikgu akan letakkan link ni dekat Google Meet. Cikgu, saya tak boleh buka pun. Apa dia? Celik tu. Sabar, cikgu tak post lagi. Sabar ya. Dia ni Okey, dah. macam-macam lah. Okey, dah cikgu dah hantar dah. Dapat dah? Dah boleh masuk dah kelas? Soalan dia. Soalan dia 3 je. Tak banyak kan? Okey, so ada 3 soalan ni. Cikgu nak setiap seorang daripada awak ni pilihlah soalan mana yang awak nak. Okey, tapi make sure semua soalan ni kena jawab 1, 2 dan 3. Okey, awak tekan tambah dekat bawah tu. Okay, contoh cikgu tunjuk dekat Google Meet ni awak boleh tengok cara untuk tulis dia macam mana. Okay, dekat subjek ni awak tulislah nama awak. Contoh nama awak Nabil. Okay, so right ni awak tulis langkah-langkah untuk buat pengiraan. Okay, contoh pH ada bawah ni. pH sama dengan negatif log kurungan H plus. Okay. Lepas tu bawah tu awak tulis juga. Okay, sama dengan negatif. Okay, berapa. Okay. Lepas awak dah dapat jawapan tu, awak tekan ni, publish. Okay, boleh faham kelas? Boleh. Okay, so cikgu nak setiap seorang pilih soalan. Yang mana awak nak jawab 1, 2, 3. Okay, so kat sini ada 28 orang 28 bagi 3. Okay, so awak boleh mula. Cikgu bagi masa sampai pukul 8.55. Boleh? 8.55 semua dah siap? Cukup tak masa tu cikgu bagi? Cukup. Cukup Okey, bagus. Semua orang boleh masuk Padlet ni? Siapa yang tak dapat masuk bagi tahu cikgu?
Semua okey ke? Boleh buat? Boleh. Okey. Siapa pula ikan mas bilis ni? Siapa ikan mas bilis ni? Zaliuddin ke? Bukan cikgu, saya tengah jawab cikgu. Okey, so siapa ikan mas bilis ni? Cikgu tak tahu. So, Adalah tu. Adalah tu. ya. Nama samaran. Nama samaran. So, cikgu tak dapat nak puji lah orang yang kalau jawapan Sil dia betul. Osmani. Cikgu tak dapat nak puji lah. So, cikgu boleh puji ikan mas bilis ni je. Sebab dia je yang betul. Tak apa cikgu, kita orang biasa-biasa je. Ya ke? So, bagus. Rendah diri ya. Okey. Dah lebih dah waktu. 8.56 dah. So, yang lain macam mana? Nombor 2 dengan 3. Siapa yang tengah jawab? Ya cikgu, on the way, on the way. On the way. Okey, okey. Yang lain ni macam mana? Rukayah, Tengku Nurul, Wan Karunisa. Macam mana? Boleh jawab? Nur Fatin. Boleh. Sharifah Hana, Hanim, Atira, Akila, Nik Aisyah, Nabila Huda, Farhatul dan juga Duratul. Semua boleh jawab ke ni? Ayu, Azura. Boleh buat ke tak? Okey, Ayu. Ayu Batrisha, awak jawab soalan nombor berapa? Tengah kira nombor 3. Nombor 3. Okey, kita teruskan. Azura. Nombor 2. Okey. Duratul. Aini. Buat nombor 2 cikgu. Nombor 2. Okey. Okey, bagus. Yang lelaki Nazim, Akil. Dah buat ke? Tengah kira cikgu. Tengah kira juga. Okey.
Okey, nombor 3. Okey, nombor 2 dah ada, nombor 3. Siapa yang buat nombor 3 tu? Dah boleh post dah sekarang, boleh publish. Okey, kelas kita tengok soalan nombor 1 dulu ya. Okey, nombor 3 tu awak teruskan kira, nanti awak publish ya. Okey, nombor 1 ni kita tengok dulu. Dia kata hitungkan nilai pH untuk asid hidroklorik yang mengandungi 0.001 mol per desimeter padu ion hidrogen. Okey, so ikan mas bilis ni kata dia guna formula pH sama dengan negatif log kepekatan hidrogen ion. Okey, so dia tulis ni negatif log, dia masukkan nilai kepekatan dia 0.001, so dia dapat jawapan 3, pH dia 3. So betul. Kita tanya. Okey, yang kedua pun sama juga. Okey, dia sama juga guna formula yang sama. Okey, jawapan dia betul. Okey, yang ni nombor 3 pun sama juga betul. Okey, tanya. Okey, nombor 2. Dia kata tentukan nilai pH untuk kalsium hidroksida CaOH2 dengan kepekatan 0.05 mol per desimeter padu. Okey, lepas tu dia ada bagi equation pH, formula pH tambah pOH sama dengan 14. Okey, lepas tu cikgu ada tambah dia punya equation kat sini. Okey, so di mana Dora ni buat? Okey, dia tambah. Okey, kenapa? Sekejap, mana hilang pula? Dah padam dah? Okey, dia tahu salah ya. Okey, kita tengok Azura. Okey, Azura dia buat pOH, dia guna formula pOH, okey. Betul lah, dia bagi sini kemularan untuk kalium hidroksida iaitu OH. Tapi dia suruh cari nilai pH. So, awak kena guna formula pOH dulu untuk cari nilai pOH, okey. So, pOH sama dengan negatif log, okey, dalam kurungan OH minus. Okey, so OH minus ni Azura dia letak 0.05 darab 2. Okey, sebab apa? Okey, Azura boleh explainkan tak jawapan awak ni? Dekat equation ni ada 2 OH. Okey, betul. Okey, tanya. Okey, dia ada 2 OH. Okey, ni cikgu dah balancekan dah. Kalau tak sebenarnya dalam soalan ni dia tak ada. So, awak kena tulis dulu dia punya apa ni nama dia? Equation ya. Equation ni dulu awak kena balancekan equation tu. Lepas tu baru awak buat pengiraan. Okey, baru awak nampak ada berapa OH. Okey, so darab dengan 2. 0.05 nilai dia bagi tadi. Darab dengan 2. Sama dengan 1. Okey, pOH bawa turun negatif. Okey, log negatif log 1. So, positif 1 jawapan dia. Okey, lepas tu dia suruh cari nilai pH. So, kena guna formula pH tambah dengan pOH sama dengan 14. Okay, so pH 14 tolak dengan nilai pOH yang awak dapat tadi 1. So, jawapannya ialah 13. Okey. Okey, Doratul Aini pula dia punya lain sikit Oh, sebab dia guna, okey, dia tak bundarkan. Okey, dia ambil 1.3. Okey, Doratul Aini dapat 12.7. Okey, lepas tu awak bundarkan ya. pH dia akan dapat 13. Okey, 12.7 bundarkan dapat 13. Sama je. Okey, nombor 3. Nombor 3 tadi siapa yang buat? Azura ya? Ke Ayu? Ayu. Ayu. Okey, Ayu. Macam mana nombor 3? Ayu tak tahu. Sekejap cikgu. Okey, kejap. Okey. Dah sekarang dah pukul 9.05 ya. Kita dah terlebih masa ni. Cikgu dah sarapan cikgu? Belum. Saya pun belum tu cikgu. Itulah. Kalau boleh, lepas habis kelas ni boleh makan lah ya. Lepas ni ada kelas ke? Rehat. Rehat. Okey, baru dah boleh makan rehat. Okey. Cikgu. Okey, so kita tunggu Ayu jawab dulu nombor 3 ni. Okey, selain Ayu ada lagi ke yang jawab nombor 3 ni?
Yang lain ni senyap je. Nur Fatin, Rukayah, Syirah, Tengku Nur Adila, Hanim dan juga Atira. Boleh tak? Ayu. Tak boleh cikgu. Tak boleh, awak nak cikgu tolong? Ha-ha. Okey, cikgu boleh tolong. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, boleh nampak tak? Boleh, nampak? cikgu. Ya. Okey, dia kata hitung pH asid sulfurik H2SO4 dengan dibagi kepekatan dia 0.001 mol per desimeter padu ion hidrogen. Okey, lepas ni adalah equation dia. H2SO4 dah balancekan 2 H plus tambah dengan SO4 charge dia 2 minus. Okey, so dekat sini tulis dulu, okey, bagi besar sikit. 2 H plus tambah dengan SO4 2 minus. Okey, dekat sini awak dah balance kat equation dia. Pasal awak nampak kat sini ada 2 H. So maksudnya kepekatan tadi ni, kepekatan yang dia bagi ni, okey, kepekatan untuk ion hidrogen ni awak kena darab dengan 2. Okey, so 0.001 darab dengan 2 awak akan dapat 0.002. Okey, nilai dia, unit dia mol PM negatif 3. Okey, so awak carilah nilai pH. pH sama dengan negatif log H plus. Okey, negatif log, masukkan nilai yang ni yang awak dah darab dengan 2, 0.002. Sebab tu negatif log 0.02 akan dapat negatif 2.7. So negatif dengan negatif akan dapat positif 2.7. Okay, so awak gunakan pH dia ialah 3. Okay. Boleh nampak tak cara pengiraan dia? Boleh faham? Okay. Boleh. Okay, Ayu boleh faham dah? Boleh cikgu. Okay, bagus. Okay. Seterusnya kita pergi kepada slide cikgu tadi. Okey, lepas kita dah uji minda, okey. Ini adalah tugasan awak. Okey, tugasan cikgu suruh buat buku modul buka surat 117 hingga 122. Okey, kemudian kita akan bincangkan jawapan pada kelas minggu hadapan Okey, kemudian cikgu nak awak buat peta minda ataupun mind map untuk subtopik ni. Okey. Kalau boleh subtopik kalau boleh dalam peta minda awak tu ada kandungan ni. Skala pH dan nilai pH, maksud dan fungsi dia, julat skala pH. Okey, letaklah gambar sikit. Lepas tu jenis-jenis penunjuk pH dan juga penunjuk acid base yang cikgu bagi tadi. Lepas tu formula yang terlibat dalam pengiraan. Lepas tu hantar peta minda di Google Classroom. Okey, Google Classroom yang sama yang minggu lepas tu. Okey, nanti cikgu akan hantar tugasan ni dekat dekat Telegram. Cikgu hantar link cikgu kat group. Link Google Classroom. Okey, boleh. Okey, lepas tu cikgu nak minta tolong awak untuk isi Google Form ni nanti untuk bagi maklum balas tentang subtopik ni. Okey? Baik. Boleh tak kelas? Boleh. Baik, okey boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, so setakat ni sahaja kelas kita. Okey. So terima kasih kerana bagi kerjasama dan juga perhatian. Okey. So cikgu izinkan awak keluar kelas So terima kasih kelas. Awak boleh keluar. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.